antara kedai-kedai kami yang mempunyai pelbagai jenis keripik. Terdapat lebih 30 jenis keripik. Sos Korea ni saya telah olah mengikut cita rasa orang kita. Hasil dari jualan berniaga di tepi jalan. Resepi sambal ikan masin Q Syahada Empire adalah resepi turun-temurun daripada keluarga saya sendiri. Tenggiri jeruk ni menghasilkan daripada ikan yang segar. Kokok baby dan kokok keping tanpa MSG. Nak rasa dimsum rasa asli? Nak rasa dimsum rasa sebenar? A moment of dimsum delight. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi anda bersama saya Fizo Omar dalam program Zero to CEO. Sebuah program yang membantu menjadikan peserta di dalam program ini usahawan yang penuh ilmu di dada. Dan ini merupakan minggu yang ke-7 Zero to CEO bersiaran, dan bersama saya masih lagi kita ada ketua mentor yang sangat hebat, iaitu Datuk Faridah Hanim. Apa khabar Ibu? Alhamdulillah Fizo, Ibu baik-baik saja. Ya betul Fizo, ini minggu yang ke-7 iaitu produk launching. Syarat nak menang tugasan ni adalah jumlah jualan dan tempoh masa yang telah diberikan. Mereka kena buat dalam masa 4 jam. Ada yang buat sampai 17,000 dalam masa 4 jam je. Sangat membanggakan. Tapi ni yang tak best ni Fizo. Ada pula yang langsung tak buat tugasan, tak inform pula tu. Geram Ibu. Siapa yang tak bersungguh-sungguh, all out Fizo. Ibu kecewa actually. What a waste of opportunity. Kerugian untuk mereka lah Fizo. Tak payah jadi usahawan lah kalau nak banyak sangat bagi alasan. Memanglah penat. Kita kan dalam proses belajar. Ya, itulah dinamakan reality show. Jadi sudah tentu mereka ni terikat dengan tugasan yang harus mereka selesaikan. Bukan saja belajar, bukan saja untuk menang, tetapi impak dia kepada perniagaan mereka sendiri. Untuk dinilai bagi memilih siapakah agaknya peserta yang paling layak untuk memenangi kategori-kategori yang disediakan, baiklah, seperti biasa bersama kita ada juri-juri yang hebat kita yang sentiasa menilai, menegur dan juga mendidik peserta kita, itu Datin Fauziah Gaus selaku founder dan CEO FG Walid Bird Nest. Apa khabar Datin? Alhamdulillah, terima kasih Fizo, sihat. Fizo sihat? Alhamdulillah. Berseri-seri Datin kita, hari-hari makan sarang burung kan. Baik, seterusnya kita ada Encik Rizal Naini selaku Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia. Apa khabar Encik Rizal? Alhamdulillah, sihat. Fizo bagaimana? Saya sihat. Yang penting kita pakai baju sama hari ini, Encik Rizal. Allahu Akbar. Baik, dan seterusnya Ketua Juri kita Datuk Yasmin Mahmud, seorang ahli dunia korporat dan CEO syarikat termasyhur antarabangsa. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Fizo apa khabar? Saya sihat Alhamdulillah. Makin lama makin muda. Daripada ni dah nak macam jadi kakak dah dengan saya ni. Aduh. Rahsia di sebalik PKP ya Datuk Baik. Dengar kata minggu ni lagi sekali peserta kita terpaksa berdepan dengan mentor yang garang, iaitu Uncle Tiger. Dengan nama pun dah garang, Tiger babe. Kalau tengok minggu lepas tak ada pun dia orang ni kena marah, nampak relax je Uncle. Minggu lepas juga peserta kena buat launching cari reseller. Minggu ni kena buat launching juga, tapi peserta kena buat launching produk mereka pula. Jom kita tengok kelas mereka bersama dengan Uncle Tiger. Hari ini, you punya launch adalah pelancaran produk secara retail. Dia punya matlamat dia simple sahaja, buat jualan paling banyak dalam masa 4 jam. Dan buat jualan retail ni boleh dilakukan oleh HQ sahaja ataupun HQ bersama-sama you punya reseller-reseller baru ni. Dia ada pre-launch dia dan dia ada hari launch. Benda yang saya nak ulang, benda yang sama. Distribution channel. Ramai belum all out dekat distribution channel. Main bonus tu kan, macam semua orang dah settle beli semua, lepas tu dia suruh tunggu berapa hari bulan untuk dia buat cabutan bertuah. Boleh. You kena ingat, tak semua orang ingat hidup dia bertuah. Dia main bonus ni kita kena fikir, dia beli, dapat.
Kalau kita buat untuk akhir tahun boleh tak? Maksudnya siapa yang dia pemberitahu tapi cabutan tu kita buat akhir tahun. Kalau you baru buat launch, bagi saya dia belum cukup kuat. Kalau you betul-betul nak buat yang hujung tahun, itu kalau menang kereta sebiji ke, faham tak? Setakat nak kata dapat memenangi wang tunai sebanyak RM100, dia mungkin kurang kuat sikit. Ada certain kita yang buat frozen food, kita tak boleh post and so on je lah. Macam mana kita nak explain tu dalam kempen cakap ini hanya untuk Lembah Kelang sahaja ke apa? Boleh je, you boleh je explain. It's all about being creative bang. Contohlah saya launch pukul 8 je, saya buka 2-3 tab ni. 59 dah ready, okay. Post. Distribution channel ni masa launch dia kena agresif. Benda yang paling best sebenarnya adalah benda yang kita belajar daripada keseluruhan exercise tu lah. Macam tu lah cara yang betul kalau nak launching produk. Bukannya setakat launching, kita selalu tengoklah potong ribbon, panggil reporter, buat makan-makan. Inilah cara yang betul untuk dunia sekarang ni. Ada banyak rupanya cara kita nak dapatkan jualan melalui launching ni. Saya rasa beruntung sangat peserta dapat belajar semua ni dalam program ni. Walau bagaimanapun, kita tengok dulu apakah agaknya kriteria yang ditetapkan untuk mereka bagi tugasan kali ini. Menarik sekali tugasan untuk mereka pada minggu ini. Saya sendiri tak sabar nak tahu apakah kesudahannya. Bila dah dapat ilmu, apakah agaknya strategi yang akan mereka gunakan untuk launching ini? Jom kita dengar apa kata mereka. Alhamdulillah, kutipan pada episod 7 bagi retailer saya memperolehi sebanyak 10,000. Tapi saya kena WhatsApp satu persatu kerana retailer saya kebanyakannya kepada untuk WhatsApp tersebut. Saya menggunakan semua distribution channel saya. Yang paling berhasil fast action bonus dan main bonus. Saya dapati memang orang menunggu kami punya sales tu. Alhamdulillah berhasil jugalah dia punya sales September saya tu. The most thing yang saya paling ingat is when your offer is good, people will spend time and money lah. Macam Wagyu ni, saya akan WhatsApp dia orang satu-satu dan bagi tahu dia orang yang kita akan buat launching, and alhamdulillah berkesan. Antara strategi yang saya gunakan Facebook dan saya run FB Ads. Saya gunakan juga database. Saya belas WhatsApp terus ke personal prospek untuk kenalkan saya punya produk, dan alhamdulillah kita berjaya collect ribuan ringgit jugalah. Saya menggunakan strategi distribution channel, IG, Facebook dan juga community group Facebook. Saya terlambat. Saya iklankan 1 jam sebelum start. Jadi orang baru nak tengok kan. Besoknya baru ramai yang nak jadi reseller dan membeli. Wow, hebat sekali. Kita tengok dari apa yang mereka usahakan tu, ternyata tak sia-sia ilmu yang diberikan kepada mereka. Kita boleh tengok poster-poster promosi mereka sangat menarik. Nampak kesungguhan mereka membuat tugasan minggu ini. Apa pun kita tunggu apa kata Uncle Tiger mengenai prestasi mereka selepas ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama kami, dan kepada penonton di rumah yang nak tengok apakah agaknya produk-produk peserta di dalam program ini, anda bolehlah layari website www.02ceo.com.my. Okey, seterusnya kita nak tanya ketua mentor kita, Ibu Hanim. Macam mana agaknya prestasi peserta pada minggu ini? Adakah memuaskan mentor-mentor ataupun tidak? Macam mana Ibu? Well, kebanyakan peserta pada minggu ini sangat membanggakan Ibu. Pada yang betul-betul buatlah. Bayangkanlah ya Fizo, dulu sebelum program ZTC ni, mereka tak pernah mimpi pun nak buat 17,000 dalam masa 4 jam. Ada yang buat 12,000, 10,000 dalam masa 4 jam je. Memang teknik Uncle Tiger ni, hack a launch ni magic sangat. Tapi peliknya lah Fizo, masih ada lagi yang tak bersungguh tu.
Malah cakap lah Fizo, kat sini kita pun dah dapat agak kot siapa usahawan yang tegar yang akan berjaya dan siapa yang tidak akan berjaya. Kita tengoklah nanti apa keputusan juri minggu ini terhadap nasib-nasib mereka. Ya Ibu, mereka yang rugi sekiranya mereka tidak mengambil peluang dan tidak bersungguh-sungguh. Baik, sekarang ni kita dengar pula apa agaknya yang akan Uncle Tiger, mentor tugasan minggu ini, nak sampaikan report prestasi kepada juri kita. Silakan Uncle Tiger. Episod kali ini, para peserta diminta untuk melancarkan produk diorang dalam masa 4 jam sahaja. So, diorang kena buat menggunakan distribution channel, gunakan Facebook, gunakan IG dan sebagainya. Menggunakan pelanggan sedia ada pun ada juga. Mereka kena kumpul waiting list seramai mungkin untuk launch pada tarikh yang telah pun ditetapkan, dan jualan itu hanya dibuka selama 4 jam sahaja. Ramai yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk membuat tas tu. Bila diorang first day je diorang tengok waiting list ada sikit, so diorang gandakan usaha. The best part dalam benda ni adalah dia memaksa diorang untuk bekerja keras, pasal diorang ada hanya 7 hari sahaja untuk nak dapatkan waiting list seramai mungkin, dan kemudiannya melancarkan produk pada tarikh yang telah pun ditetapkan. Okey, untuk top 3 kali ini, yang pertama kita ada Tuan Muhammad Amli bin Rusbadro daripada Amli Holdings. Dia buat sambal pure dan dalam masa 4 jam sahaja dia dapat collect sebanyak RM17,342.40. Okey, yang kedua adalah Puan Faizah Zakaria yang buat Aminda Lakers tu. Dia dalam masa 4 jam buat jualan sebanyak RM12,092.50. Dan yang ketiga iaitu Tuan Ahmad Tamizi, Umi dan Anak Enterprise. Dia dapat membuat jualan sebanyak RM10,904.50. So itu keputusan untuk top 3. Dan sekarang result untuk bottom 3. So yang pertama, Tuan Muhammad Ifzuan daripada Quick Farm. Saya dapati dia tidak submit langsung assignment dia, dan saya anggap dia tak buat. Yang kedua, Tuan Syahrudin daripada NH Global Reach Solution. Dia tak maksimalkan distribution channel dia. Dia hanya ada kurang daripada 5 orang sahaja waiting list, tak menggunakan iklan berbayar langsung. Yang ketiga, Puan Nur Syakirah binti Hamzah, Kira Food Empire, tak cukup agresif. Dia hanya dapat 1 sale sahaja. Waiting list dia pun sangat sikit saja, ada dalam beberapa orang sahaja. So amat penting untuk kita be agresif dalam masa launch ni. Baiklah, kita pun sudah ketahui bottom 3 pada minggu ini. Jadi saya nak serahkan kepada pihak juri untuk membuat penilaian. Silakan Encik Rizal Naimi. Terima kasih Fizo. Assalamualaikum Nur Syakirah binti Hamzah. Minggu lepas, iaitu minggu ke-6, Syakirah pun berada di bottom 3. Dan minggu ini masih lagi di bottom 3. Jadi saya rasa kecewa. Seperti yang dinyatakan tadi, jumlah jualan dan juga sale Nur Syakirah hanya RM30 sahaja dalam masa 4 jam. Iaitu 1 jualan sahaja telah dilaporkan di sini atas sebab kurang agresif dalam mempromosikan pun nasi lemak kotak susu kepada pelanggan yang sedia ada, ya. Dan apa yang saya fahami juga, hanya 12 orang saja sepanjang 6 hari di dalam senarai menunggu. Jadi saya nak tahu kenapa Syakirah tidak melaksanakan dengan baik. Untuk retail launching, saya sebenarnya ambil pendekatan untuk contact saya punya customer base yang lama lah, customer base yang saya dah ada. Sebab saya punya perniagaan adalah berkonsepkan stall, kedai. Pasaran saya agak terhad di Tanjung Malim dan area radius 25 km saja. Jadi saya tidak menggunakan iklan berbayar seperti FBS lah. So saya memang go for cari customer-customer lama saya. So kebanyakannya reply, nasi lemak saya RM1,
Offer saya rasa agak menarik. Beli 30 percuma 5, you boleh redeem satu hari satu pun boleh, satu hari terus nak redeem pun boleh. Mungkin saya merasakan offer saya tak okey. Untuk waiting list tu memang 12 orang tu adalah organik. Maksudnya orang yang saya tak ada data langsung. Tapi database yang saya dah ada, saya blast, memang blast PM personal. Ada saya gunakan teknik Sifu Adila, guna voice note untuk merasakan ada emotional touch. Tapi memang saya gagal. Shakira tahu pentingnya iklan berbayar ni mampu menjangkau lebih ramai lagi pelanggan, dan juga kita boleh memantau dia punya promosi tu dengan lebih efektif. Shakira pun dah diberi ilmu macam mana nak menggunakan ataupun menawarkan produk Shakira melalui iklan berbayar. Jangan takut, jangan ragu-ragu, kena bertindak pantas dan cepat melakukan sesuatu tindakan supaya kita tidak ketinggalan. Baik, seterusnya Datin Fauzia, silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya nak bercakap dengan Syarul Syahrudin. Saya nak tolong terangkan kepada saya kenapa tugasan yang diberikan telur itik je lah. Kan orang kata telur ayam kosong. Kenapa? Bukan tidak membuat tugasan tersebut, tetapi menjurus lebih kepada kekurangan waiting list, di mana saya lambat untuk menambahkan waiting list saya kerana tidak membuat advertising. So untuk advertising tu saya minta maaf sebab saya tengok pada sales yang ada untuk membuat marketing berbayar tidak cukup untuk saya buat iklan tu. Saya terpaksa membuat organik. Saya blast di grup-grup yang mungkin ada yang menjadi kita punya customer. Banyak juga lah saya buat sharing di dalam banyak grup-grup Facebook, Twitter, dalam TikTok. Kita menjual secara direct. Cancik Rizal kata kita kena cepat buat advertising. Yes, betul. Tapi saya ada kekurangan bajet di situ untuk kita buat iklan. Apa yang saya lihat, tugasan ini telah diberikan bukannya 4 jam tu saja nak kena buat sales. Sebelum 4 jam tu, anda telah diberikan 7 hari. 7 hari tau. Kalau anda betul-betul bersungguh-sungguh, anda tak nak lihat jualan anda kosong. Panggil, cari seramai yang boleh berdekatan dengan kita. Saudara mara kita ke, kawan-kawan kita ke, untuk tidak mendapat satu keputusan yang kosong macam tu. 7 hari tu sekurang-kurangnya takkan satu hari satu orang pun tak boleh nak beli kan. Bawa orang tu kumpul jam 4 jam ni saya nak target. But how you do it? Kesungguhan dan serius itu saya tak nampak. Akan datang tu saya tak nak lihat lagi nama Syarul Syahrudin di bottom 3 lagi. Okey? Terima kasih Datin di atas teguran, dan saya setujulah apa yang Datin katakan. Kosong adalah result yang sangat mengecewakan. Baik, sebelum tu kita dengar dulu apa kata ketua juri kita, Datuk Yasmin Mahmud. Silakan Datuk. Terima kasih. Saya nak bercakap dengan Encik Muhammad Izwan. Okey Izwan, awak ni dalam minggu kelima, 2 minggu lepas tu awak dah bottom 3 sebab pencapaian tugasan awak memang teruk. Tapi minggu ni awak bottom 3 sebab tak buat langsung, dan awak tak ada pun cakap ke orang, kata awak tak buat, senyap aja macam tu. Jadi aja royak buat apa? Saya ni kalau dah marah ni dah tubik kecek Kelantan dah. Aja royak buat apa? Kami yakin kami ada buat tugasan, cuma mungkin ada kesilapan teknikal dari segi penghantaran atau untuk update kami punya tugasan. Itu saya akan cek dan saya minta maaf jika kami terlepas. Cuma dalam tugasan ni kami sebagai dalam sektor peternakan ni banyak permintaan dari segi current customer dan reseller yang ada. So kami mempunyai stok terhad untuk kami membuat lebih kepada tugasan retail. Dan pada masa yang sama kami cuba deal dengan pembekal-pembekal yang lain yang mungkin boleh membantu kami untuk melakukan tugasan ni. Cuma dalam masa yang sama tempoh tu berlaku permintaan yang mendadak, semua pembekal pun tidak cukup stok. Pada ketika ini kami dah menambah stok, menambah bilangan itik kami. Itik kami tu masih dalam proses cuba, belum masih proses matang untuk dia bertelur.
So itu adalah planning kami lah buat masa ni. Tapi ini dah minggu kedua dah awak macam ni ya, dah dua kali awak macam ni. Jadi saya nampak gayanya awak kata awak ada sibuk lah, awak sibuk dan juga tidak ada cukup itik-itiknya. Saya tengok kan yang apa Uncle Tiger buat ni, apa dipanggil hacker launch ni, saya rasa memang mantap bendanya ni. Very good for you to learn. Tapi kalau awak pakai, okey lah saya dah continue doing your own job. Kalau aku nak buat, aku buat. Tak nak buat. Patutkah kami teruskan memberikan awak peluang, Cik Izwan? Seperti yang saya kata tadi, kita membuat tugasan, cuma mungkin ada kesilapan kami tidak update tugasan tu. Waktu kami hantar kepada Uncle, itu kami akan cuba rectify, dan kami harap kami masih diberi peluang sebab dalam masa yang sama kami telah mengambil inisiatif untuk menambahkan production kami untuk meet demand dalam market yang sekarang, dan masa yang sama cuba cara marketing yang baru seperti yang diajarkan melalui Uncle, mentor-mentor yang hebat. So kami mengharapkan peluang kami dalam program ini dapat diteruskan lah. Saya tahu bukannya senang nak jadi usahawan ni kan. Saya tahu masalahnya, tapi yang saya pantangnya yang senyap tu, yang tak ada pun cakap. Tak ada pun nak katakan, okey saya ada masalah, bolehkah tolong saya? Cakap aja, WhatsApp group, type saja. Bukan kata nak telefon, type aja. Tapi itu sikap awak, attitude awak macam tu, saya kurang pasti. Jadi kita tengoklah, jadi nantikan kita tengok macam mana nanti. Maaflah saya marah sebab saya begitu kecewa. Baik. Terima kasih Datuk, itulah teguran dari seorang yang berpengalaman. Baik, pada anda semua jangan ke mana-mana. Kita tengok apakah nasib bottom 3 kita pada minggu ini. Kita berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam Zero to CEO. Kembali kita dalam program Zero to CEO. Tadi kita dah dengar komen-komen juri mengenai prestasi peserta pada minggu ini. Apa kata kita tengok pula apa jadi agaknya minggu ini dengan Mak Chun? Berjaya ke dia dapat reseller tu? Jom kita tengok. Mak Chun, can you come to my house now? Datang ke rumah saya sekarang. Bagus, hari ini kita ada satu plan, satu project to get more resellers. Kalau tak ada, mati loh. I want to know what's the next plan. We already got the first group of resellers. Tetapi, okay saja. Now we need to build your army. If your army is small, kecil, tak cukup orang pergi ke situ, into the marketplace to find customer. We need a bigger army. Betul tak? Betul. So what is your plan? You tell me first. Saya nak buat launching cari reseller baru. Sudah buat launching itu hari? Itu hari kan doktor yang marah saya kata saya gagal. Ya. Saya nak buat barulah, cara baru. Saya nak buat launching cara baru, promotion kat dalam social media. Saya akan offer mereka produk dengan harga yang bagus. Itu yang penting. Saya akan bagi mereka coaching free bersama mentor-mentor hebat macam doktor. Saya akan bagi mereka masuk TV. Bagus. Saya akan bagi mereka cabutan bertuah. Banyak-banyak. Banyak hadiah. Tapi mereka kena beli 3 combo untuk mereka jadi reseller. Banyak hadiah, coaching, banyak sponsor. You bagi free. Ayo. Apa you dapat? You dapat orang yang tak committed. Betul? Saya dah buang yang reseller-reseller yang malas, yang tak ada komitmen, yang tak bergerak-gerak jualan.
Sudah cakap kan 2 bulan dulu, people were not committed, will not stay. Orang yang nak ubah hidup, nak dapat duit, nak bekerja keras, saya simpan. Yes. Dah buat. Itu yang penting sekali. Lah ni nak cari yang baru. Ada 3 ciri-ciri dari orang yang kita nak. Number 1, dia mesti teachable. Dia nak belajar. Kerana kita mesti cari ilmu, bukan ilmu cari kita. Kedua, dia mesti ada satu semangat positif untuk berjaya sebagai usahawan makcud. Dia mesti ada itu mental warrior punya spirit, pahlawan minda. Ketiga, komitmen. Kalau tak ada komitmen, jangan ambil orang itu. Macam mana kita nak tahu? Harusnya kita bagi sedikit tes dulu. Number 1, suruh dia buat satu esei mengapa dia suka makcud. Suruh dia buat satu video mengapa dia mahu menjadi usahawan makcud. Kalau ini 2 dia tak buat, tak boleh pakai. We want people committed. Tetapi yang penting kita mesti bantu mereka dengan knowledge, dengan ilmu untuk menjadi bisnes dalam social media online. How are you selling this product now? Online. Saya jual dekat Shopee. Saya jual dekat supermarket. Mana ada pergi ketuk rumah orang. Hebatnya sudah. Iyalah, Mak Cun punya produk duk ada dekat Ion. Ui, betul ke? Ya. Dan mengapa tak boleh jual? Tak cukup askar, tak cukup reseller, tak cukup orang. We need 1,000 resellers. We have to launch a recruitment program quickly. Ya, lah ni saya nak launch pada 25 hari bulan. Launching. Mereka register masuk. Sebelum 25 hari bulan, mereka boleh isi borang. Google form. You should use your new brand, your new image, your new exposure to attract all these people. When you put a value to your product, when you put a value to your whole package, mentor program, TV3, they will feel appreciated and they will be committed. Tahniah Mak Cun. Hebat sungguh Mak Cun dapat kumpul 130 orang reseller dengan menggunakan media sosial sahaja. Hebat sungguh Mak Cun ni. Tapi kenapa Mak Cun tak buat launching lagi ni Mak Cun? Ya Allah Fizo. Bila nak buat launching, jumpa mentor-mentor ni, kepala Mak Cun jadi pening. Hak ni cakap lagu ni, hak ni cakap lagu ni. Uncle suruh buat lagu ni, kena buat lagu ni. Semua tu semua Mak Cun tak pernah buat dalam hidup Mak Cun. Jadi lah ni Mak Cun dah atok semua dah. Dah beli dah advertisement. Dah masuk dah FB ad semua dah masuk kelas apa, dah buat dah segala macamnya. Jadi mengikut kata uncle, gunakan dulu distribution channel Mak Cun, kenalan-kenalan Mak Cun, customer lama Mak Cun. Jadi Mak Cun dapat 130 orang. Jadi Mak Cun kumpul 130 orang. Minggu depan Mak Cun buat launching besar-besaran. Tapi Mak Cun dah dapat dah 100 orang yang mentor nak. Itu dia, rupa-rupanya Mak Cun kita dah semakin pantas. Pecut laju tu Mak Cun. Prestasi jinia-jinia Mak Cun pun dah semakin meningkat. Tahniah saya ucapkan kepada Mak Cun dan juga peserta jinia yang paling top. Tapi Mak Cun, ni Ibu nak tanya pula, mana produk baru yang sepatutnya Mak Cun buat minggu ni? Loh, ni Ibu nak abak kat Ibu lah. Launching produk, launching reseller sekali jalan 1 minggu. Tak ada siapa boleh buat.
panggillah usahawan hebat mana pun, tak mungkinlah nak buat dua-dua. Tapi ibu jangan risau, saya dah pergi kilang, saya dah tentukan mana produk saya nak buat. Minggu depan ni saya present dekat ibu. Produk-produk apa semua dah ada dah. Tinggal nak buat packaging. Ibu kena ingat juga buat produk ni bukan main petik turun daripada langit produk tu. Nak kena check betul-betul kualiti produk tu boleh ke tak boleh nak buat. Nak kena buat packaging ikut Mok Chun. Sabar ibu, minggu depan saya tunjuk ibu. Okey, Mok Chun dah dapat 130 reseller hanya melalui media sosial kan? Ya. Good. Reseller ni sebenarnya penguat bisnes Mak Chun. Lagi ramai, lagi tinggi peluang peratusan untuk berjaya. Cuma minggu ni ibu memang sangat mengharaplah Mok Chun present produk baru seperti yang ibu suruh minggu lepas. Tapi dah tak ada dan tangguh lagi Mok Chun. Ya, bukan kalau tangguh. Bukan tangguh ibu. Apa? Pelan-pelan ibu, yang baik tu datang lambat ibu. Dah ada. Lillahi ta'ala tak bohong. Ada. Tunggulah. Minggu depan saya present. Semua dah siap packaging semua. Dalam seminggu lagu mana nak siap packaging. Nak cari reseller, nak siap packaging. Nak kena buat semua tu. Sebenarnya kan Mok Chun, kalau Mok Chun tak boleh buat, dari minggu lepas patut Mak Chun dah negotiate dengan kami. Especially dengan ibu. You should know, you're usahawan. Buat perancangan kalau tak rasa tak logik. Dari minggu lepas kata nak negotiate. Kita kan nak jadikan Mok Chun ni usahawan contoh. Kalau nasihat mentor pun tak nak patuhi, patut tak buat produk seperti yang ibu expect minggu ini. Ibu berserah je lah nasib Mok Chun ni dekat juri. Juri-juri yang bijaksana akan tentukan nasib Mok Chun. Ibu kecewa tak ada produk. But you promise me next week, let's see how. Ya ibu. Kejap Mak Chun. Mak Chun tak boleh lega lagi sebab kita nak dengar dulu apa kata juri kita. Macam mana ni Cik Rizana ini? Terima kasih Fizo. Saya pun tertanya kenapa Mak Chun tidak dapat menghasilkan produk yang baru. Sedangkan apa yang telah ditetapkan hari itu untuk Mak Chun adakan produk baru, tapi tak ada Mak Chun. Mungkin Mak Chun boleh perjelaskan dia lebih baik lagi lah supaya kita tahu apa masalahnya. So kita boleh bagi pandangan ataupun nasihat yang boleh kita bagi pada Mak Chun lah. Terima kasih Cik Rizal, saya tak ada masalah apa. Semua okey. Tim saya semua tengah fokus launching tu dan produk pun saya dah pergi kilang semua dah pilih dah produk apa nak buat, dah ada dah. Nanti minggu depan saya akan present. Masalah tak ada. Semua selesai okey. Tak ada masalah. Janji ya Mak Chun minggu depan present? Yo Cik Rizal. Terbaik Okey, mungkin kita dengar daripada juri yang lain juga dan juga kepada ketua juri, silakan. Okay. Firstly, saya nak ucapkan tahniah kepada Mak Chun. Okay, memang luar biasa. Bukannya 101 tapi 30 orang lebih reseller yang Mak Chun berikan ini harus diberikan pujian. Akan tetapi Mak Chun, saya faham segala apa yang Mak Chun bersungguh-sungguh explain tadi. Memanglah petik je tak datang bak kata Mak Chun tadi kan. Semua tak ada nak buat dalam seminggu. Explanation Mak Chun tu okey, faham. Mak Chun kena jadi usahawan contoh. Okey? Bila Mak Chun jadi usahawan yang contoh, walaupun Mak Chun tak sempat nak buat, sepatutnya Mak Chun datang dengan presentation, bagi tahu idea yang Mak Chun telah jalankan dengan more presentable. Supaya Mak Chun kena belajar daripada sekarang ni. Mak Chun tak boleh nak kata, dah buat tak ada masalah. Tak boleh. Dok Datin, bukanlah kata tak presentable. Dok, maksudnya Mok Chun dah tahu dah Mok Chun nak buat apa. Boleh je present, tapi tak surprise lah nanti minggu depan. Betul. Maksud saya Mak Chun kalau saya sendiri pun kalau ada produk baru saya akan tutupkan presentation tu, produk X ke, surprise ke, supaya Mak Chun bila present tu kita rasa ada wow factor dekat situ. Ini adalah satu benda yang saya harapkan. Ya Datin. Terima kasih Datin. Seterusnya kita dengar dari ketua juri kita, Datuk Yasmin Mahmud. Silakan. Fizo, Mak Chun. Ya, Datuk.
Okeylah Mok Chun, maksudnya yang bagusnya Mok Chun dah dapatkan kelebihan lah daripada pencapaian daripada 100 ke 130. Yang tu bagus. Yang nombor 2-nya saya rasa Mok Chun dah cakap kata okey next week dah memang mantap Mok Chun akan present next week. Betul ya Mok Chun? Betul? Betul. Ni Datuk, saya bukan bagi 130 tau. Minggu depan saya buat launching lagi. Akan tambah lagi, bukan 130. Okey, itu saya rasa yang bagus. Pak Mok Chun memang saya nampak macam memang apalah komitmennya ada. Tapi saya nak bagi komen satu je, teguran satu je Mok Chun. Perubahan lah, improvement Mok Chun boleh buat. Mok Chun kena ada perancangan, kena ada consistent, kena ada transparent communication dengan mereka-mereka ni. Umpamakan Ibu Hanim tu sebagai pelabur. Macam kata okey aku tak nak buat ni sebab aku dah buat yang ni. Memang betul. Tapi kena cakap balik dengan dia, kena negotiate balik dengan dia. Tadi Ibu Hanim kata kena negotiate up front. Itulah teguran saya. Tapi yang lain je Mok Chun, saya tahniah lah minggu ni. Bagus nampak. Minggu depan lagi mantap ya. Kena best kau. Datuk akan surprise. Okey. Kita tunggu next week. Terima kasih Datuk Yasmin. Kalau minggu lepas kita tengok tiada penyingkiran, sebaliknya 3 peserta dari Observation diserap masuk kembali ke dalam senarai Top 25. Agak-agaknya minggu ini ada ke tak penyingkiran? Kita tunggu selepas ini. Kembali lagi bersama saya Fizo Omar dalam program Zero to CEO. Biasalah pertandingan pasti ada hadiahnya. Walaupun sebenarnya peserta kita ni sudah pun menerima hadiah yang paling bernilai, iaitu ilmu dari mentor-mentor yang hebat. Namun pihak kami masih lagi menyediakan hadiah istimewa buat mereka. Jom sama-sama kita saksikan apakah hadiahnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penaja kita, iaitu Shopee, SME Corp, Huawei, Realme, MMX, 3D, Dr. Lawrence Sifu Lamborghini, Mak Chun Jutawan dan Adams Leadership. Wah, Ibu, trofi untuk program ni pun Ibu Hanim yang sponsor. Oh, pasti Fizo. Program hebat, hadiah mesti hebat. Bukan setakat trofi je, Fizo. Ibu sendiri dengan tim Adams akan membimbing pemenang dan syarikat mereka seperti syarikat-syarikat korporat.
Tahniah untuk peserta dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ibu. Baiklah, sekarang kita nak jemput ketua juri kita untuk mengumumkan sama ada pada minggu ini ada penyingkiran atau tidak. Silakan Datuk Yasmin. Okay, Fizo, terima kasih. Saya rasa kita pergi kepada Mok Chun dulu. Walaupun dia buat separuh daripada petugasannya, tapi tugasan yang separuh tu memang mantap dan dia promise kita, dia janji kita minggu depan dia akan bagi yang paling best. Okay, so saya rasa kita semua bersetuju lah ya, kita akan berikan peluang kepada Mok Chun, jadi tidak ada penyingkiran untuk Mok Chun. Yang kepada bottom 3 micro tu, saya rasa kita kena tengok Cik Izwan. Sebab dia dah 2 kali. I'm very concerned lah sebab dia, Cik Izwan, you nampak macam ada apa tu, tidak buat langsung. Yelah, you kata you dah submit, tapi kalau betul-betul lah committed kan, mestilah awak check dulu, pergi cakap WhatsApp group. Lepas tu kalau awak ada masalah dengan supply chain, dengan tak cukup itik, awak patutnya reach out lah, cakap kan. Apa pendapat Cik Rizal dengan Datin? Okey, mungkin saya kurang bersetuju dengan pandangan Datuk tu. Kalau kita nak menyingkirkan Izwan, sebabnya dia baru di bottom 3 2 kali, belum lagi 3 kali. Mungkin kita dengar juga pandangan daripada Datin macam mana, lepas tu kita teliti balik kita punya overall decision ya. Kalau ikutkan apa yang diberitahu oleh Encik Izwan tadi, daripada mulut dia sendiri, dia kata kekurangan supply. Okay? When you talk about supply, bila you kata you buat kerja, you masih menjual seperti biasa, nampaknya anda lebih selesa dengan apa yang anda buat. Tapi bila come ke tugasan, tanggungjawab di sini, ini adalah sesuatu yang baru. So, kena ada priority. Bad communication atau poor communication akan menjatuhkan diri kita sendiri. Kalau communication you very poor, walaupun supply you tak ada, tapi your communication, ini adalah satu tugasan macam mana you nak membentukkan, nak pulihkan keyakinan. Sekarang you nak convince orang, kita usahawan, kena selesaikan masalah. So macam mana awak menyelesaikan masalah itu yang saya nak lihat, tapi saya tak dapat. Sebelum saya buat keputusannya, Datuk Farida, saya nak tanya yang kita upgradekan daripada observation list minggu lepas kan, how are they doing? Nampak gayanya ada potential ke? Ada potensi ke mereka tu? Bila dibeli peluang, observation list masuk ke top 25 tu memang nampak dia orang semangat dia lain macam and they are performing walaupun masih dekat level average tapi ada potential to pick up. Meaning kalau kita bawa masuk orang dari observation, memang dia orang rasa macam satu spirit baru atau semangat baru walaupun sebenarnya ilmu dia belajar adalah ilmu yang sama. Jadi terpulang sebenarnya pada juri. Tak perlu nak tunggu 3 kali bottom 3 because hak penyingkiran di tangan juri yang bijaksana. Sebagai ketua juri, saya harus buatkan keputusan. Cik Ikhwan, awak akan disingkirkan masuk kepada observation list. Terima kasih Datuk Yasmin dan juga juri-juri yang lain. Itulah keputusan juri, adalah keputusan muktamad dan kita tak mampu nak mengubahnya lagi. Dan saya berharap semua peserta mengambil serius mengenai tugasan yang diberikan kerana anda semua harus ingat bahawa anda berada di dalam pertandingan realiti di mana tugasan yang diberikan adalah wajib dilaksanakan kerana anda akan dinilai melalui tugasan tersebut. Baiklah, seterusnya yang masih kekal dalam top 25. Apakah agaknya tugasan minggu depan untuk anda semua? Kita tanya Ibu. Silakan Ibu. Okey, untuk minggu depan ya, tugasan untuk usahawan mikro adalah live shopping. Tugasan ini akan mencabar keyakinan anda semua peserta bila buat live di Shopee. Dan untuk Mok Chun, sebab minggu ni ibu kecewa, tak ada produk baru. Anyway Mok Chun, anda diberi Mok Chun diberi peluang dari para juri yang bijaksana. So you are very lucky. So next week, ibu masih tak give up ya. Ibu nak bagi task yang sama kepada Mok Chun next week, ibu nak tengok produk baru Mok Chun. Pada saya adalah satu kerugian kepada peserta kerana anda telah pun berada di dalam program ini dah nak sampai ke program.
Sekiranya terkeluar, rugilah ilmu-ilmu yang bakal anda perolehi itu sangat bernilai. Baik, saya dapat jangkakan pada minggu hadapan lebih mencabar dan lebih menarik. Jadi kepada anda semua, jangan lupa teruskan bersama kami setiap Sabtu jam 4 petang dalam program Zero to CEO.